Masa tu Ramli terpinga-pinga lah, macam kebingungan. Dia tak tahu. Dia kata malam tadi dia berada di sebuah kampung yang suasananya indah, di sebuah rumah yang cantik, di tilam yang empuk. Tiba-tiba pagi ni dia bangun dalam keadaan berada di sebuah paya yang berdekatan dengan hutan-hutan tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Terima kasih kerana anda berkunjung ke channel ini. Saya mohon yang belum subscribe boleh subscribe sekarang. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Apa khabar semua? Saya doakan semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, hari ini saya nak cerita tentang sebuah kisah Kampung Seri Mawar. Apa dia Kampung Seri Mawar tu? Nak tahu cerita dia? Jom kita dengar. Kisah Kampung Seri Mawar ni saya ambil daripada majalah Bicara. Kalau dulu ada majalah Bicara, dia macam majalah Mastika jugalah. Lebih kurang kecil macam tu juga. Cerita ini berlaku kepada dua orang lelaki. Dalam cerita ni dia tak letak nama. Jadi saya letak nama Ramli dan juga Ali, kawan dia. Ramli ni bekerja sebagai pemandu lori dan Ali ni sebagai kelindan dia. Menurut Ramli, dia bekerja sebagai pemandu lori ni selama dah lebih 8 tahun lah. Dalam tempoh 8 tahun tu, dah bermacam-macam pengalaman yang dia lalui. Dan cerita yang dia nak kongsikan ini adalah salah satu daripada pengalaman yang telah dia lalui. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari Ramli ni dengan kawan dia Ali perlu hantar barang ke sebuah negeri di pantai timur. Jadi mereka bergeraklah ke pantai timur pada waktu malam. Selepas tu, masa tengah syok bawa lori tu, tiba-tiba lori mereka ni, lori Ramli ni tiba-tiba mengalami kerosakan. Dan kebetulan pula masa lori rosak tu, mereka sedang melalui sebuah jalan, sebuah bukit lah orang kata. Jadi tanpa fikir panjang, Ramli pun parking lah lori dia ni. Dia cari kawasan lapang sikit lah, supaya senang orang nak lalu kan, nak lalu lalang. Sebab atas bukit ni kan, biasanya dia akan cari tempat yang lapang sikit untuk parking lori tersebut. Di masa parking tu, sementara nak menunggu ada kenderaan lain yang datang membantu, Ramli dengan Ali ni, dengan kelindan dia ni, duduk dalam lori lah, sambil-sambil mendengar radio. Tengah duk dengar radio, tengah syok dengar layan radio, tiba-tiba dia terkejut bila ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Apa lagi? Ramli pun tengoklah kat luar. Dia tengok adalah seorang pakcik. Pakcik tu pula seolah-olah baru balik daripada surau. Dia pakai, bayangkan sendiri pakcik-pakcik yang kat kampung macam mana kan. Dia pakai kain pelikat, pakai baju Melayu dan juga kopiah. Macam itulah keadaan pakcik yang menegur Ramli pada masa tu. Itu gambaran yang dia buat. Jadi pakcik tu pun tanyalah, kenapa ni nak? Jadi Ramli pun ceritalah yang lori dia ni mengalami kerosakan. Tanpa cakap panjang, pakcik tu pun mempelawalah mereka berdua untuk pergi ke rumah dia lah, rumah pakcik tu. Pakcik tu kata rumah dia tak jauh pun daripada situ, dekat je. Ramli tiba-tiba dia terpinga-pinga, dia kebingungan. Dia kata, setahu dia kata kawasan tu memang tak ada kampung. Kalau kira kawasan tu, kawasan bukit tu, kalau kira kawasan hutan,
Tetapi dia macam benda tu bermain di fikiran dia je. Dia tak terlintas pun nak membuka mulut nak bertanya, tak ada pun. Jadi mereka pun berjalanlah ikut pakcik tu. Tak lama kemudian mereka pun tibalah di sebuah perkampungan yang amat cantik sekali. Suasana kampung tu sangat-sangat indah walaupun dah malam. Dan waktu tu kalau kira dah lewat malam, tetapi dia tengok suasana kawasan tu masih, orang kata masih dalam kesibukan lagi penduduk kampung kat situ. Penduduk kampung kat situ masih, orang kata masih mundar-mandir lah, pergi sana pergi sini, orang kata meriah. Walaupun waktu tu memang dah menghampiri tengah malam dah. Dalam mereka memerhati kanan kiri tengok suasana tu, tiba-tiba mereka terdengar bunyi ataupun dengar suara alunan orang sedang mengaji. Masa tu Ramli kata, menusuk ke kalbu, rasa sedapnya suara orang mengaji tu. Lepas tu mereka pun berjalan, teruskan perjalanan sehinggalah tiba di sebuah rumah kayu, rumah lama lah, rumah Melayu lama, bagaikan dia kata umpama macam istana zaman dulu-dulu lah. Kemudian pakcik tu pun pelawa lah mereka berdua masuk ke dalam rumah itu. Rumah tu kalau kira memang lawa lah, memang cantik. Jadi masa mereka masuk, mereka duduk apa semua, isteri kepada pakcik ni pun biasalah bila orang pergi rumah, mestilah isteri ni dia sediakan air kepada tetamu. Jadi samalah isteri pakcik ni, dia menyiapkan air, dia menghidangkan air kepada tetamu dia dua orang ni. Ramli dengan Ali ni apa lagi bila orang hidang minum. Biasalah kita duduk rumah orang, bila orang hidang kita minum kan. Jadi sama juga Ramli dengan Ali ni, mereka pun terus minum. Masa minum tu dia kata, nikmat betul. Tak pernah lagi dia rasa air sesedap ini, dia kata. Sama juga si Ali tu pun tak pernah rasa air selazat itu. Jadi masa tu juga dia tak terlintas pun nak tanya air apa, cuma terlintas di minda je lah. Tapi pakcik tu seolah-olah tahu apa yang bermain di minda Ramli ni. Jadi pakcik tu pun bagi tahulah yang sebenarnya air ini adalah air perahan daripada buah di hutan. Buah apa tak tahulah, buah apa, cuma dia bagi tahu secara umum macam tu je. Masa tu juga pakcik tu bagi tahu yang nama kampung ini adalah Kampung Seri Mawar. Kampung Seri Mawar ni sebenarnya dah wujud lebih 100 tahun yang lepas. Dan sebenarnya kampung ini tak ramai yang tahu kewujudannya. Itu kata pakcik itulah. Dia menerangkan tentang kampung tersebut kepada Ramli dengan Ali. Walaupun dia menerangkan tentang kampung tersebut kepada Ramli dengan Ali ni, tetapi mereka berdua seolah-olah mulut dia tu terkunci. Banyak benda yang mereka tak boleh nak tanya, tak boleh nak persoalkan. Selepas itu, tengah rancak berbual apa semua ni, tiba-tiba mereka dihidangkan pula dengan makanan, dengan lauk pauk dia yang banyak, dengan makanan macam-macam lah. Jadi tuan rumah pun mempelawa lah mereka berdua untuk makan. Jadi apa lagi mereka berdua ni, perut dah lapar, makanan sedap-sedap pula kat depan ni. Apa lagi, siapa-siapa pun akan tergoda punya dengan lauk yang sedap apa semua ni. Jadi tanpa memikir panjang, mereka berdua pun start makan lah. Mereka pun terus makan. Sekali lagi mereka kata, sedap betul lah hidangan malam ni. Makanan sedap, air sedap, apa lagi yang mereka nak, semua sedap. Sebaik saja mereka berdua selesai makan makanan yang lazat itu, tiba-tiba mata mereka berdua ni mengantuk. Biasalah orang dah kenyang, memanglah siapa-siapa pun bila dah kenyang, mata memang mengantuk punya. Pakcik ni macam tahu-tahu yang dua orang ni mengantuk. Inilah orang kata peribahasa, orang mengantuk di sorong bantal, macam ni lah. Jadi pakcik ni pun terus orang kata menyiapkan tempat tidur lah. Dia menyiapkan tempat tidur yang indah jugalah. Tilam, ada bantal apa semualah disediakan khas untuk mereka berdua. Jadi mereka berdua ni pun tidurlah, letaklah kepala atas tilam, atas bantal semua ni. Lepas letak aja kepala, mereka terus tak sedarkan diri langsung dah, memang tidur terus.
Mereka tidur ni tak tahulah berapa jam mereka tidur, sehingga Ramli ni dikejutkan bunyi bising. Masa tu baru dia tersedar daripada tidur dia. Masa tu alangkah terkejutnya dia apabila dia memandang sekeliling dia. Masa tu orang ramai mengelilingi dia. Dia tengok sebelah, kawan dia tu sedang tidur nyenyak lagi. Masa orang ramai mengelilingi mereka ni, tiba-tiba datanglah seorang anggota polis. Dan polis tu cuba bertanya Ramli. Dia tanya, apa sebenarnya yang terjadi kepada kamu berdua? Dan bagaimana kamu boleh tidur di kawasan paya ini? Masa tu Ramli terkejut. Rupa-rupanya dia belum sedar sepenuhnya lagi. Rupa-rupanya dia berada di kawasan paya sebenarnya. Tak ada lagi dah tilam-tilam empuk yang cantik tadi tu. Tak ada. Masa tu baru dia sedar bila polis tu tanya, macam mana kamu boleh tidur di kawasan paya? Baru dia sedar rupanya dia berada di kawasan paya. Kawasan paya tu pula berada di kawasan berdekatan dengan hutan yang tebal lah. Biasalah kawasan bukit kan, memang hutan tebal. Masa tu hari dah pagi lah. Masa tu Ramli terpinga-pinga lah, macam kebingungan. Dia tak tahu. Dia kata malam tadi dia berada di sebuah kampung yang suasananya indah, di sebuah rumah yang cantik, di tilam yang empuk. Tiba-tiba pagi ni dia bangun dalam keadaan berada di sebuah paya yang berdekatan dengan hutan tebal. Lepas tu dia tengok ke atas tu, lori dia masih ada kat sana, di tempat dia parking malam tadi. Jadi dia masih tertanya-tanya, siapakah pakcik yang menegur dia? Dan sebenarnya di mana kampung Seri Mawar itu? Adakah itu sebuah perkampungan bunian? Wallahu a'lam. Jadi cerita ini tamat di sini. Semoga anda terhibur dan semoga ianya memberi manfaat untuk semua. Dan saya mohon maaf jika ada salah silap sepanjang penceritaan saya. InsyaAllah kita akan ketemu lagi dalam video-video yang akan datang. Saya mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.